A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita dapat lagi bersama-sama dalam sesi pembacaan kitab Fiqh Manhaji. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada kali ini kita masih lagi sedang membaca bab taharah dan kita masih lagi berada di bab mandi. Di bawah bab mandi, insya-Allah pada kali ini kita akan membaca tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Apa dia perkara yang mewajibkan mandi itu? Jadi yang pertama kita dah selesai iaitu janabah, dan yang kedua ialah haid. Yang ketiga adalah al-wiladah, iaitu melahirkan anak, termasuk di dalamnya ialah nifas, bagaimana telah kita bincangkan sebelum daripada ini. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan bincangkan tentang mati. Okey. Jadi mati ni bukan orang yang mati tu wajib mandi, tapi kita lah kan yang hidup ni wajib mandikan dia. Okey. Jadi mati apabila seseorang muslim itu mati. Jadi syaratnya ini ialah mestilah seorang muslim lah. Kalau orang tak muslim jadi tak wajib mandi. Tak wajib dimandikan. Tetapi ada juga orang Islam yang tidak diwajibkan mandi kan, iaitu orang syahid. InsyaAllah selepas daripada ini kita akan tengok kan, apakah dia perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu kita mandikan dia. Okey, maka orang-orang Islam yang lain wajib memandikan dia. Orang lain wajibkan mandikan dia, bukan dia wajib mandi dia sendiri. Kewajipan ini adalah fardu kifayah. So disebutkan fardu kifayah begitu maklum bahawa apa ni, kita ada fardu ain, kita ada fardu kifayah. Jadi fardu kifayah artinya ialah apabila sekumpulan orang Islam telah melaksanakan benda tu, maka dan dia dapat melaksanakan benda tu, maka jatuhlah kewajipan tersebut daripada semua orang. Alhamdulillah. Tapi jika sekiranya semua orang tidak melaksanakannya, ataupun sebahagian telah cuba untuk melaksanakannya tapi tidak mampu untuk melaksanakannya, maka dosanya akan terkena kepada semua orang yang tidak cuba untuk melaksanakannya. Tapi kepada orang yang telah cuba untuk melaksanakannya, maka terlepaslah dosa daripada orang yang telah mencuba itu. Tapi kalau semua orang tak cuba, semua orang tak buat, maka semua akan berdosa. Itu maksud fardu kifayah. Jadi samalah juga dengan dakwah dan sebagainya kan. Jadi dakwah selagi mana apa ni tak tercapai matlamat daripada dakwah, maka jatuhlah dosa kepada semua, kecuali kepada terkena dosa kepada semua, artinya kecuali kepada orang-orang yang telah cuba untuk melaksanakan dakwah itu supaya sampai tapi tak berjaya juga sampai, maka pada ketika itu dosa itu hanya terkena kepada orang-orang yang tidak cuba untuk melaksanakan benda tu ataupun tidak cuba menyampaikan benda tu. Jadi sebab itulah kan perkara ini, isu ni isu dakwah lah. Maksud saya adalah penting juga bagi kita faham, kerana terdapatlah pergaduhan, terdapatlah pertelingkahan, terdapatlah perbezaan pendapat di antara ada orang mengatakan bahawa dakwah ini adalah fardu ain, dakwah ini adalah fardu kifayah. Tapi kesimpulannya, at least ni paling-paling kurang pun jika sekiranya fardu kifayah, maka dalam keadaan sekarang masih lagi wajib. Kenapa? Kerana masih lagi ramai orang-orang Islam yang ada di atas dunia ini yang belum lagi menerima atau mendengar Islam dengan baik. So semakin hari semakin sukar, semakin luas maksud dia. Maksud luas maksudnya semakin ramai. Setiap kali orang lahir kan, setiap hari ada orang lahir, orang baru lahir. Maka setiap orang yang lahir baru tu mesti dia mendengar dakwah tu. Jadi pada ketika itulah maka dakwah itu mestilah dilaksanakan. Okey. Seterusnya ialah kewajipan ini adalah fardu kifayah, iaitu apabila sebahagian kaum kerabat mereka atau orang lain, tak kira lah kan kaum kerabat yang melaksanakan ataupun orang lain yang melaksanakannya, maka gugurlah tuntutan wajib tersebut ke atas orang lain, sama seperti fardu kifayah. Dan sekiranya ia tidak dilakukan oleh seorang pun di kalangan mereka, tak kira lah kaum kerabat ke bukan kaum kerabat ke, maka kesemuanya adalah berdosa. Sampai bila berdosa? Selagi mana tak mandikan lah. So dalam kes sekarang ni seperti COVID kan. So asalnya kewajipannya adalah mandilah. Tetapi jika sekiranya tidak boleh dimandikan, maka menurut ulama' maka bolehlah ditayamum kan. So paling kurang kena tayamum lah.
jika sekiranya tidak sesuai untuk dimandikan. Adalah sebab-sebab kan, adalah jenis-jenis penyakit, adalah jenis-jenis macam mana, adalah jumpa anggota-anggota macam mana yang tidak boleh dibasuh dan sebagainya. Jika sekiranya dibasuh, dia akan hancur, dia akan rosak dan sebagainya. Pada ketika itu maka ditayamumkan saja. Tapi tetap juga hukumnya adalah sama, iaitu wajib dimandikan atau ditayamumkan sebagai ganti kepada mandi. Orang yang memandikan wajib berniat memandikannya. Jadi siapa yang wajib berniat memandikan dia, iaitu orang yang memandikanlah, menolong niat. Takkanlah orang mati tu nak berniatkan. Orang mati tu dah mati dah. Ini adalah hukum berkaitan orang-orang yang bukan mati syahid, sebagaimana yang akan disebutkan nantilah kan. Jadi orang mati syahid tidak diwajibkan mandi. Manakala orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan. Bukan sekadar tidak wajib dimandikan, bahkan tidak boleh dimandikan. Penjelasan lanjut berkenaan dengan perkara ini akan dibahaskan dalam bab jenazah yang akan datang. Selepas daripada bab ibadat ni akan ada satu bab, nama dia bab al-janazah. Jadi kita akan lihat situ perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh orang keliling lah kan. Bukannya orang mati tu. Tapi apabila seorang tu mati, maka adalah perkara-perkara yang wajib dibuat, iaitu 4 perkara yang besar. Itu yang asalnya. Tetapi jika sekiranya orang tu mati syahid, maka tinggallah gugurlah beberapa perkara. Dalil wajib memandikan orang yang mati ialah sebagaimana, ini dalil dia yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu. Ibnu Abbas, kalau Ibnu Abbas ni ialah radhiyallahu anhuma lah kan betul ke tak radhiyallahu anhuma. Nanti saya betulkan sikit saya punya ni. Okey, insya-Allah kot. Okey. Radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kenapa tadi nanti orang tanya kenapa radhiyallahu anhuma? Kerana dia adalah sahabat dan juga ayahnya pun adalah sahabat. Okey, ya Allah, iaitu Abbas lah, Abbas bin Abdul Muttalib kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang yang mati dalam keadaan ihram kerana dicampak dan dipijak tengkuknya oleh untanya. Jadi Nabi pun kata mandikanlahnya dengan air dan air bidara. Jadi Nabi kata irsiluh bima'in wasidrin. Mandikanlah dia dengan air dan juga bidara. Okey. Campur dengan bidara lah mandikan. Itu kalau ada lah, tapi kalau tidak ada nanti kita akan bacalah dengan detailnya, ialah bagaimana hukum memandikan mayat ketika tidak ada daun bidara ni. Sebab apa? Daun bidara itu adalah sunat kan. Jadi kalau tidak ada daun bidara macam mana? Bolehlah ganti dengan benda-benda yang lain. Okey. Seterusnya, keduanya mandi yang disunatkan. Jadi kita dah habis dah perkara-perkara yang mewajibkan mandi ni, iaitu 4 perkara. Kita dah bincang, kita dah sembang kan. Jadi sekarang ni kita akan beralih pula kepada mandi-mandi yang sunat. Mandi wajib dah habis dah. Sekarang mandi sunat pula. Jadi mandi yang sunat ni ialah mandi, bukan sunat perkara-perkara sunat semasa mandi, tapi mandi-mandi yang disunatkan. Jangan keliru. Ataupun dalam bahasa Arabnya dia kata al-ghusl mandub. Itu kan. Al-ghusl mandub dalam terjemah asal. Okey. Seterusnya ialah, jadi dia kata, ataupun dalam bahasa lain dipanggil sebagai al-ightisalul masnunah, iaitu mandi-mandi yang disunatkan. Mandi yang disunatkan ialah mandi yang sembahyang tetap sah walaupun tanpanya. Itu maksud mandi sunat tu. Artinya kalau orang tak mandi pun kemudian dia sembahyang, tetap sah sembahyang dia tu, tak jadi masalah. Tapi kalau mandi wajib, kalau dia tak sembahyang, kalau dia tak mandi, maka sembahyang dia tak sah. Seperti orang haid tadi kan. Haid dia dah habis dah, cuma dia tak mandi. Macam mana sembahyang dia? Dia nak sembahyang, wajib sembahyang lah, wajib sembahyang, tapi kalau dia tak mandi, tak sah sembahyang dia. Begitu juga orang berjunuk. Dia dah habis dah junuk dia kan. Bukan habis junuk dia, maknanya dah selesai lah benda-benda yang menyebabkan junuk dia tu berlaku junuk tu. Tiba-tiba dia nak mandi, tiba-tiba dia nak sembahyang. Jadi dia boleh ke dia sembahyang? Dia tak boleh sembahyang, sehinggalah dia mandi. Jadi mandi itu nama dia mandi wajib. Mandi wajib kerana junuk, mandi wajib kerana haid, mandi wajib kerana melahirkan anak, atau mandi wajib kerana nifas, dan mandi yang mati tu. Mandi tu tak payahlah sebab dia memang tak nak sembahyang kan. Okey, jadi mandi yang sunat ni dia kata ialah mandi-mandi yang
sembahyang tetap sah walaupun tanpanya, tetapi syarak menghukumkannya sunat kerana mengambil kira banyak perkara sebagaimana yang akan dijelaskan. Banyaklah sebab-sebabnya kan. Contohnya ialah mengambil kira tu ialah seperti contohnya orang nak sembahyang Jumaat sunat. Sebab apa? Sebab nanti dia nak pergi sembahyang Jumaat. Bila nak pergi sembahyang Jumaat, maka nanti kalau dia nak berjumpa dengan orang ramai. Kadang sekarang tak adalah kan, tak adalah sembahyang Jumaat. Tapi bila dah ada sembahyang Jumaat nanti. Okey, jadi yang pertamanya ialah mandi pada hari Jumaat. Disunatkan mandi pada hari Jumaat bagi orang yang ingin menghadiri sembahyang Jumaat sekalipun sembahyang Jumaat tersebut tidak diwajibkan ke atasnya, seperti orang yang bermusafir atau perempuan dan kanak-kanak. Sekarang ni ada dua jenis orang. Ada orang yang mana wajib sembahyang Jumaat, ada orang tak wajib sembahyang Jumaat. Siapa yang wajib sembahyang Jumaat? Yang wajib sembahyang Jumaat tu ialah biasalah orang dewasa, orang lelaki dan sebagainya. Tapi ada tak orang tak wajib sembahyang Jumaat? Ada, iaitu seperti orang musafir. Dia musafir daripada Terengganu lah nak pergi Kuala Lumpur. Dah berapa marhalah tak tahu kan. Kemudian jadi dia pun, tapi dia nak berhenti, dia nak sembahyang Jumaat juga. Tak apa, tak wajib, tapi dia nak sembahyang, boleh. Tapi bila orang tu nak sembahyang Jumaat, ataupun perempuan perempuan tak wajib sembahyang Jumaat, tapi dia nak pergi sembahyang Jumaat. Ada tempat-tempat tu memang boleh sembahyang Jumaat kan. Ada disediakan tempat untuk perempuan sembahyang Jumaat. Okey, tak apa. Bagus, dia nak pergi kan, dia nak pergi dengan khutbah ke, dia nak apa ke kan. Tapi bila dia nak pergi sembahyang Jumaat, sama ada dia ni wajib sembahyang Jumaat ataupun tak wajib sembahyang Jumaat, maka sunat dia mandi. Gitu Jadi sunat bagi orang yang nak pergi sembahyang Jumaat walaupun tidak wajib ke atas dia. Termasuklah kanak-kanak sini. Setengah ulama berpendapat, dia kata sunat disunatkan mandi kepada setiap orang, sama ada ia menghadiri sembahyang Jumaat ataupun tidak. Jadi ada lebih sikit kat sini, iaitu lebih apa? Iaitu ada setengah ulama kata iaitu apa ni? Iaitu sunat orang yang sunat pada hari Jumaat ni, orang tu mandi juga. Walaupun orang tu tidak nak pergi sembahyang Jumaat. Maknanya dia tak pergi sembahyang Jumaat, tapi hari tu hari Jumaat, maka sunat juga mandi juga. Itu adalah pendapat sebahagian daripada ulama. Jadi kalau kita dengar ni tak kisah Okey, dalil bagi perkara ini iaitu disunatkan pada hari Jumaat ni bagi orang nak, tak kira lah yang ni kan, bagi orang tu nak pergi sembahyang Jumaat, bagi orang tak nak pergi sembahyang Jumaat ke, dalilnya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, iza arada ahadukum an ya'tiyal jum'ata falyaghtasil. Nabi kata, apabila seorang kamu ingin menghadiri, iza arada hendak ahadukum, salah seorang daripada kamu, an ya'tiyal jum'ah, untuk dia mendatangi al-jum'ah, maka hendaklah dia falyaghtasil. Jadi lam situ nama dia lamul amri lamul amri, samalah falyasum gitu, falyasum. Asalnya yasumu ialah fi'il mudhari', bukan fi'il amar, bukan fi'il suruh, tapi fi'il yang menunjukkan kepada pembuat satu benda-benda kan biasa, yaghtasil. Tapi bila disebut lam, dimasukkan lam, jadi falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi, gitu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini adalah oleh Muslim. Jadi suruhan kat sini falyaghtasil tu ialah menunjukkan kepada sunat, makna sunat ulama kata jadi ulama kata ni kan biasanya kalau asal sesuatu suruhan dalam Quran atau dalam hadis, maka dia menunjukkan kepada wajib asal. Tapi kemungkinan dia boleh berpaling, tidak menunjukkan kepada wajib apabila ada tanda-tanda yang menunjukkan dia itu bukan wajib. Contohnya apa? Contohnya yang inilah contohnya, iaitu apa? Sembahyang mandi hari Jumaat itu sebab ada hadis-hadis yang lain. Jadi tu apa mana dia? Iaitu ni hadis yang tersebut yang kita baca pula selepas benda ni. Nabi SAW kata apa? Man tawadda'a yaumal jum'ata fabiha wa ni'mat. Sesiapa yang berwuduk pada hari Jumaat, maka baguslah dia. Pada hari Jumaat, maka dia telah beramal dengan sunnah. Fabiha wa ni'mat tu maknanya bagus maknanya. Tapi wa man irtasala, tapi Nabi kata sesiapa yang mandi fal ghuslu afdal, maka mandi itu lebih baik. Jadi bila ni maknanya dicampurkan dua hadis tadi. Hadis tadi suruh kan, hadis yang pertama tadi. Hadis yang kedua ni dia tidak suruh, tetapi dia kata bagus. Jadi dicampurkan hadis ni maknanya, maka jadilah bahawa suruhan yang atas itu, yang ada dalam hadis yang atas itu menunjukkan bahawa sebenarnya adalah sunat sahaja, mandi itu tidaknya wajib.
Okey. Okey, jadi waktu mandi. Bila nak mandi pula ni? Pada hari Jumaat ni. Nak mandi nak pergi sembahyang Jumaat, masa nak pergi sembahyang ke, ataupun pukul 12.30 ke, setengah jam lagi nak pergi ke, ataupun waktu pagi-pagi pun dah boleh dah ke. Hari ni hari Jumaat kan. Jadi bila mandi ni? Gitu. Okey, jadi waktu mandi pada hari Jumaat, dia kata bermula ketika terbit fajar shadiq, iaitu masuknya waktu subuh pada hari Jumaat. Maknanya pagi tadi tu, bila masuk je subuh tu, bila orang mandi dah dapat pahala. Pahala apa? Jangan mandi semalam. Kalau kita katakan hari Jumaat kan start semalam. Kan? Bukan start jatuh matahari maghrib semalam tu, kira dah masuk dah hari Jumaat. Betul. Masuk hari Jumaat. Tapi yang sunat mandi ni bukan semalam. Jangan mandi semalam lepas maghrib semalam dah mandi, maka dia kata dah mandi hari Jumaat. Tidak. Tidak. Jadi kat sini dia kata ialah bermula ketika fajar shadiq. Waktu yang lebih afdal, yang terbaik, ialah ketika hampir dengan pemergiannya untuk sembahyang Jumaat. Pukul berapa orang pergi sembahyang Jumaat? Terpulang. Ada pergi awal, dapat pahala lebih. Ada orang pergi pukul 8 pagi, bagus. Ada orang pergi pukul 9, bagus. Lebih bagus daripada pukul 10. Pukul 10, pukul 11, pukul 12, pukul 1. Sembahyang sekarang ni, kalau ikut sekarang ni, ialah pukul 1, 5 minit katakan. Pukul 1, 5 minit masuk waktu. Jadi dia pun pergi. Pukul 1, 4 minit. Jadi time dia nak pergi tu, itulah yang paling sunat sekali. Sebab apa kan? Kalau dah mungkin, kalau dia tak pergi, dia tiba-tiba mandi awal. Dia tak pergi. Kalau dia pergi tu lain lah kan. Jadi mungkinlah bau lepas tu bertukar lah kan. Dah 4 jam, 5 jam, mungkin bau dah bertukar. Gitu kan. Bau bertukar busuk balik lah kan. Jadi iaitu sembahyang Jumaat kerana ia lebih membawa kepada maksud mandi itu. Membawa lebih kepada dekat kepada tujuan, kepada hikmah kenapa mandi pada hari Jumaat itu. Ialah ulama kata ialah sebab nak bersama-sama dengan orang ramai, maka supaya bau itu tidak mengganggu orang lain, iaitu mewangikan tubuhnya dan menghilangkan peluh serta bau yang busuk yang akan ada padanya. Ini kerana Islam menghukumkan sunat mandi pada hari Jumaat adalah disebabkan perhimpunan orang ramai yang akan berlaku pada hari itu. Nama pun Jumaat kan. Apa maksud Jumaat? Jumaat ialah al-Jum'ah, jamaah, daripada jamaah tu berhimpun kan. Al-Jum'ah tu maknanya hari perhimpunan lah. Jadi sebab orang berhimpun pada hari itu, ia bertujuan supaya sebahagian daripada mereka tidak menyakitkan orang lain kerana bau busuk. Bau busuk ni sakitkan orang kan. Jadi bila mandi tu insya-Allah dia hilang. Tapi baju pun kena pakai baju yang baru dibasuh lah. Kalau pakai baju yang hangit juga nanti bau busuk balik kan. Jadi hilanglah tujuan tu hikmah daripada mandi tu kan. Sebab apa? Bau badan sedap lah, tapi baju tu pula busuk. Tapi kalau terbalik pun tak jadi juga kan. Bau badan busuk tapi baju baru, tak jadi juga. Jadi kedua-dua hendaklah bukan baru basuh. Lepas tu pula tambah pula apa ni kan, disunatkan tambah apa? Minyak atar, air wangi. Orang Kelantan kata air wangi. Ia bertujuan supaya sebahagian daripada mereka tidak menyakitkan orang lain dengan bau busuk. Oleh itu Nabi SAW melarang mereka yang ingin bersembahyang di masjid daripada memakan bawang putih dan bawang besar. Kan ada hadis kan tak? Siapa yang makan benda ni jangan dekati masjid kami. Nabi SAW kata. Jadi ulama kata kat situ ialah makruh. Kenapa? Kerana bawang ni biasa berbau. Kalau bawang yang berbau lah. Ada bawang yang tak berbau. Tak tahulah kan. Kalau pandai dah masak benda tak berbau tu, hilanglah dia punya makruh. Jangan bukan semata-mata bawang tu kan. Sebab kalau semata-mata bawang tu kan nanti kalau bawang yang tak berbau ataupun benda lain yang bukan bawang, durian kuat bau juga, sudah makan durian pergi. Lepas tu sendawa pula tu kan. Sendawa. Semua orang sebelah tu bau. Ataupun keluar angin, tak berbunyilah, keluar angin. Semua orang tu berbau. Satu masjid. Jadi mengganggu orang lah kan mengganggu bau busuk, mengganggu makan budu ke. Sebab itulah ulama-ulama katakan sini semua benda-benda yang membawa kepada bau busuk. Tapi ada sejenis orang bau busuk yang tak boleh dibuang, iaitu benda orang hisap rokok. Kalau orang hisap rokok, maknanya bau baju dia, bau mulut dia, semua kan bau rokok kan. Jadi sebab itulah jangan merokok kan. Sebab apa? Dia akan membawa kepada bau yang busuk. Okey. Jadi cara macam mana kata? Sudah merokok kan? Jangan merokok lah cara dia. Okey, habis. Yang keduanya ialah mandi pada 2 hari raya. Jadi yang ni pun nak baca jugalah. Sebab apa kan? Sebab kita dah hari ni dah ada 2 hari lagi nak raya. Esok
satu hari lagi puasa, lepas tu habis. Kita pun raya. Jadi kena bacalah, dan esok kita tak ada kelas dah. Lusa pun tak ada kelas dah. Lepas tu hari raya tak ada kelas dah. Sehingga hari raya ke berapa, insya-Allah lah tengok keadaan. Jadi mandi sunat hari raya ni, dia ada kat sini kan. Mandi pada 2 hari raya. Jadi kena bacalah benda ni. Disunatkan mandi pada hari raya fitrah, puasa, dan hari raya kurban, hari raya Aidil Adha, Aidil Fitri dan Aidil Adha. Bila nak mandi ni? Nanti tunggu kita baca. Hukum tersebut meliputi mereka yang ingin menghadiri sembahyang ataupun tidak. Sama ada orang nak pergi sembahyang raya ke ataupun tidak. Memang sunat pergi sembahyang raya kan. Kalau orang-orang yang tidak sembahyang macam mana? Pergi juga. Duduk kat luar ramai-ramai. Gitu. Dan ulama kata, bahkan ulama katakan tak tu sunat diadakan sembahyang raya ni ialah di padang-padang. Gitu kan. Tempat kita tak buat lah kan, tempat kita buat di masjid je. Kalau kata buat di padang ni pelik, tapi kalau di negeri Arab tu memang dibuat di padang. Hari raya buat di padang. Jadi alhamdulillah lah, hidup lah benda tu kan. Jadi orang lalu tu nampak ni cari padang besar, lepas tu dia hampa lah, hampa plastik apa benda semua tu kan, maka dia akan sembahyang di padang tu. Jadi masing-masing pun akan bawa lah sejadah apa semua kan. Jadi satu kampung tu satu padang. Dan diceritakan memang Nabi SAW memang dalam riwayatnya ialah sembahyang hari raya tu di padang. Tak sembahyang dalam masjid lah artinya kan dah. Kecuali sekali ada hujan sekali tu, maka Nabi pun sembahyang dalam masjid. Tapi nak cerita kat sini ialah sunat. Sunat apa ni kan, bagi orang yang nak pergi sembahyang Jumaat, tak nak pergi sembahyang Jumaat pula, nak pergi sembahyang raya, ataupun tak nak bila hari raya saja, maka sunatlah bagi mereka tu adalah untuk apa? Untuk mandi. Gitu kan? Semua orang kena mandi. Ini kerana hari raya adalah hari untuk berhias, maka disunatkan mandinya. Tak semesti jumpa orang. Okey. Dalilnya ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Dia kata kat sini kan, kalau Imam Ahmad biasanya tak adalah kan marawahu Imam Ahmad pula, Imam Malik, minta maaf saya baca lain pula, diriwayatkan Imam Malik disebut sini radhiyallahu anhu, tapi biasanya tidak adalah dalam kitab-kitab Arab pun tak ada. Biasanya kalau Imam Malik lah, kalau nak sebut pun rahimahullah. Sebab radhiyallahu anhu ni biasanya adalah untuk sahabat Nabi sahaja. Sebab apa sahabat Nabi ni disebut radhiyallahu anhu? Sebab memang disebutkan dalam Quran, Allah redha pada mereka, mereka redha pada Allah, Allah tak redha pada mereka. Siapa tu sahabat Nabi? Jadi kerana itulah maka bila sebut sahabat Nabi, kita pun sebut radhiyallahu anhu kerana menurut Quran. Tapi kalau bila selain daripada sahabat ni tidak disebutlah radhiyallahu anhu. Gitu kan. Tapi kalau nak sebut juga tak ada masalah. Bukan berdosa pun tapi biasanya disebut Imam Malik rahimahullah ke macam tu. Dalam kitabnya Al-Muwatta', Imam Malik sebut dalam kitab Muwatta'nya, iaitu dia kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma mandi pada hari raya fitrah. Jadi Abdullah bin Umar ni kita baca radhiyallahu anhuma lah kan. Kerana apa? Kerana Ibnu Umar ni adalah anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi dia pun sahabat, jadi ayah dia pun sahabat juga. Gitu Okey, jadi seterusnya kita baca. Ini kerana hari raya adalah hari untuk berhias, maka disunatkan mandi. Jadi dikiaskan hari raya kurban dengan hari raya fitrah dari segi hukum sunat mandi pada hari tersebut. Jadi yang Nabi SAW sebut tu ialah hari raya fitrah saja, iaitu Aidil Fitri saja. Nabi tak sebut hari raya Al-Qurban. Tapi ulama-ulama kata kita kiaskanlah. Kiaskan sebab apa? Benda sama je kan hari raya belaka kan. Ini pun hari raya, itu pun hari raya. Okey. Seterusnya. Amalan sahabat Nabi SAW ini dikuatkan lagi dengan dikiaskan mandi 2 hari raya dengan mandi pada hari Jumaat. Maknanya nak bagi strong lagi tu. Ada dah ayat tadi tu, bukan ayat tadi tu, apa yang dibuat oleh para sahabat tadi tu. Itu nama dia ialah amal. Amal sahabah Tapi dikuatkan lagi dengan apa? Dengan iaitu dikiaskan kepada hari Jumaat. Ini kerana makna yang terkandung pada keduanya iaitu apa? Keduanya iaitu hari raya dan juga hari Jumaat. Dua-dua itu mempunyai dia punya ruh yang sama. Apa ruh dia? Iaitulah sama, iaitu membersihkan diri bagi menghadiri satu perhimpunan orang ramai kerana nak mendirikan sembahyang. Jadi oleh kerana itulah, maka oleh kerana ruh dia sama, maka ulama kata itu nama dia illah dia tu.
Jadi bila ada illah yang sama, maka betul pun dikiaskan kepada yang tu, iaitu hari raya dikiaskan kepada hari Jumaat. Walaupun tidak ada hadis yang jelas yang dikata suruh pada hari Jumaat, pada hari raya. Ibnu Majah radhiyallahu anhu ke Ibnu Majah bukan, Ibnu Majah rahimahullah telah meriwayatkan dengan sanadnya yang terdapat kelemahan padanya. Jadi hadis ni kita kata hadis ada dhaif lah kita kata gitu, bisanadin fihi dhafun, dalam kitab Arab kata la asal buku Arab, dia kata Ibnu Majah telah meriwayatkan dengan sanad yang terdapat dhaif padanya. Jadi maknanya hadis ini dhaif daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa dia berkata Rasulullah SAW mandi pada hari fitrah dan hari raya kurban. Dia kata yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Jadi campurlah. Jadi hadis ni dhaif tapi dicampur dengan apa yang dibuat oleh sahabat tu, kemudian apa yang dikiaskan tu campur semua, gaul semua. Jadilah bahawa kan sunatlah mandi pada hari raya. Jadi ingat kan, hari raya ni ialah ikut dalilnya tak adalah direct kan, tetapi indirect, sama ada melalui kaul sahabi, perbuatan sahabi, ataupun juga melalui kias. Okey, ataupun hadis dhaif kat sini. Okey, waktu mandi. Bila waktu mandi ni? Mandi hari raya tadi. Waktu mandi pada kedua hari raya bermula daripada pertengahan malam. Bukan naik fajar, tapi pertengahan malam. Maksudnya sekarang ialah kalau kita pukul 12 malam lah. Start daripada pukul 12 malam tu boleh nak mandi. Dah masuk sunat dah. Dah boleh sunat dah. Gitu. Okey dah. Habis. Kemudian seterusnya kita akan baca lagi mandi gerhana. Ni tak adalah kan. Mandi gerhana ni dah bukan raya lah, tapi akan datang insya-Allah. Siapa nak tahu bila pula gerhana ni, insya-Allah boleh tengok lah kan. Boleh tengok akan datang. Boleh tengok akan datang tu apa benda kan. Bila nak gerhana ni saya pun tak tahulah kan. Tak sempat nak check. Gerhana matahari ke gerhana bulan ke, bila disunatkan mandi ketika hendak mendirikan sembahyang gerhana matahari dan bulan. Kita biasanya kita tak mandi tak, biasanya kita sembahyang kan. Alhamdulillah. Tapi kita tak mandi tapi sebenarnya sunat juga mandi mengikut mazhab Syafi'i. Dalilnya ialah kias kepada sembahyang Jumaat. Kerana apa? Kerana kedua-duanya mempunyai maksud yang sama dari segi disyariatkan berjemaah dan perhimpunan orang ramai untuk melaksanakannya. Jadi ada dua sebab Ada dua perkara yang menyebabkan dia kata kenapa kita kiaskan kepada Jumaat ini. Kerana yang pertama ialah sunat berjemaah. Boleh juga kita sembahyang gerhana seorang diri, boleh. Tapi yang sunatnya ialah kita sembahyang jemaah bersama-sama. Jadi bila sembahyang jemaah ni bersama-sama, maka kita akan berjumpa dengan orang. Bila berjumpa dengan orang, mungkin sekarang tak sangatlah kan. Kita tak adalah kan. Kalau sekarang ni, kalau zaman COVID ni, kalau kita Jumaat apa kita tak sembahyang, apatah lagi kalau ada gerhana kan. Jadi kita sembahyang di rumah tak ada masalah. Tapi bila kat ni kita cerita dalam keadaan biasa. Jadi keadaan biasa kita akan pergi berhimpun dengan orang, maka pada ketika itu maka kena jagalah bau, maka disunatkan mandi sebelum mana tu. Itu disebut sepah benda ni. Waktu mandi untuk sembahyang gerhana matahari dan bulan ialah apabila mula berlaku gerhana dan tamat apabila hilangnya gerhana. Maknanya habis sunat dia tu bila hilang gerhana tu. Itu jadi nampak tak perbezaan lah waktu-waktu dia tu kan kalau hari Jumaat bila start naik fajar. Kalau hari raya bila start tengah malam. Kalau gerhana matahari bila start sunat mandi, iaitu bila start gerhana. Nombor 4. Kita akan baca nombor 4 pula ni, iaitu sunat mandi untuk sembahyang istisqa. Istisqa ialah apa ni? Sembahyang minta hujan sembahyang minta hujan. Jadi ada banyak lagi ni, sabar Disunatkan mandi sebelum keluar bagi mendirikan solat istisqa. Kias kepada mandi untuk sembahyang gerhana matahari dan juga bulan. Jadi sembahyang istisqa ni kita ni jarang buat. Itu memang jarang. Ada siapa-siapa kat sini pernah buat sembahyang istisqa? Saya rasa tak kan, betul tak? Jadi kita ni jarang mandi sunat mandi sembahyang istisqa pun kurang. Sebab kita ni banyak air kot ada buka paip jadi kita ni tak pernah tak cukup air gitu kan. Dan nanti mungkin apabila tak cukup air betul-betul baru sama istisqa. Jadi orang di negeri Arab tu mungkin adalah ketikanya kan, ataupun petani kita lah, petani padi ke petani apa kan di negeri Kedah dan sebagainya. Kalau tak ada air ni masalah.
Jadi sebab tu kadang-kadang berlaku jugalah di negeri Kedah ke negeri mana-mana kan, yang tempat yang perlukan kepada air ni, pada hujan, maka kadang-kadang mereka ni akan sembahyang istisqa. Disunatkan jadi bila sunat sembahyang istisqa, maka sunat juga mandi. Sebab apa? Sebab dikiaskan kepada sembahyang gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Seterusnya ialah mandi selepas memandikan mayat. Tadi bila pergi tu, iaitu bila pergi, bila nak start mandi tu, iaitu bila nak keluar pergi sembahyang tu. Yang kelima, mandi selepas memandikan mayat. Ini untuk orang yang mandi mayat lah. Ini pun jarang-jarang juga kan. Siapalah yang mandi mayat kat sini? Jarang-jarang Jadi bagi orang yang bagi orang yang memandikan mayat, maka sunat dia mandikan diri dia selepas daripada tu pula. Disunatkan mandi kepada sesiapa yang mandikan mayat. Dalilnya ialah sabda Nabi SAW, man ghasala maitatan, maka falyaghtasil. Nabi kata, siapa yang memandikan mayat, maka hendaklah dia pula mandi selepas daripada tu. Imam Ahmad dan para pengarang kitab-kitab sunan. Kitab sunan ni apa? Maksudnya kitab sunan ni ialah kitab-kitab yang dinamakan sebagai sunan lah. Apa dia kitab-kitab sunan ni? Dia ada beza kan. Kitab-kitab hadis ni ada beza. Ada nama dia ialah sahih, jami' sahih seperti Bukhari. Ada sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim. Ada nama dia ialah sunan, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Daud. Jadi yang sunan tu yang empat-empat tu ialah sunan, nama dia sunan, nama kitab dia tu ialah kenapa? Kerana kalau kitab itu diatur, diletakkan hadis-hadis itu mengikut susunan fiqh, ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni macam mana? Kalau ilmu fiqh ni ialah starting dia ialah dengan taharah lah, dengan bersuci lah. Bersuci, kemudian lepas tu sembahyang, lepas tu puasa, lepas tu zakat, lepas tu haji. Itu kalau ikut susunan macam tu, maka kitab hadis itu nama dia kitab sunan. Kalau kitab sahih Bukhari, dia lain pula. Susunan dia lain. Hadis tu bukan cerita pasal ada tak ada, bukan. Nak cerita pasal susunan, cara susun. Ada cara susun yang dinamakan sebagai musnad. Musnad tu seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad, kitab dia bukan sunan. Kitab dia bukan sahih. Bukan nama sahih, tapi nama dia ialah musnad. Apa maksud musnad tu? Ialah kitab hadis yang disusun mengikut periwayat hadis tu. Jadi kalau misalnya katakan periwayat hadis tu ialah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, dia letak satu tempat. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, letak satu tempat. Oleh Abu Hurairah, letak satu tempat. Dia kumpulkan hadis mengikut periwayat dia. Itu nama kitab macam tu, nama dia musnad. Imam Ahmad buat macam tu. Jadi itulah nama dia, nama-nama je. Jadi sebut sini Imam Ahmad dan para pengarang kitab sunan. Kata seperti Ibnu Majah semua kali itu, At-Tirmizi menhukumkan sebagai hadis hasan. Hadis mana? Hadis yang mandi selepas daripada memandikan mayat. Perintah mandi dalam hadis di atas bukan dengan makna wajib. Kalau ikutkan kita baca falyaghtasil. Falyaghtasil itu makna lam tu wajib lah kan lam wajib, lam menyuruh. Tapi bukan makna situ ialah makna wajib. Tapi ulama kata bahkan sunat berdasarkan kepada hadis lain, sama seperti yang saya sebut sebelum ni kan, iaitu kalau ikutnya al-amru lil wujub, ikut kaedah dia. Satu suruhan dalam Quran ataupun dalam hadis dia menunjukkan kepada wajib, melainkan ada sorif nama dia. Sorif itu benda yang memalingkan daripada wajib, maka dia akan jadi tidak wajib. Dia akan turun kepada sunat. Iaitu hadis yang lain, iaitu apa? Hadis dia ialah, kita baca sikit sini kan, macam dia punya matan dia. Matan dia ialah Nabi SAW kata, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun iza ghasaltumuhu. Nabi SAW kata tidak wajib ke atas kamu mandi di dalam masalah memandikan mayat di kalangan kamu apabila kamu memandikannya. Maknanya sini tak wajib. Laisa alaikum, maka tidak wajiblah ke atas kamu fi ghusli mayyitikum, selepas daripada kamu memandikan mayat kamu. Jadi Nabi explain sendiri, dia kata bahawa apa? Tidak wajib untuk mandi tu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, ada nombor dia kat situ. Jadi kita sampai sekarang muka surat 104 104. Jadi kita pembacaan seterusnya ialah mandi yang berkaitan dengan ibadat haji. Ada pula mandi juga, mandi yang berkaitan dengan ibadat haji. Bila nak mandi, walaupun kita tak nak pergi haji kan, tapi lepas ni mungkin ada orang pergi haji lah, insyaAllah. Jadi kita baca juga lah sebab disebutkan dalam kitab ni. Jadi itu adalah bab-bab di antara bab-bab yang belum habis lagi.
Lepas ni kita akan ada cara mandi dan sebagainya. Tapi kita berhenti di situ dulu iaitu mandi untuk haji. Jadi insya-Allah kita akan sambung selepas daripada hari raya. Insya-Allah hari raya ke berapa? Wallahu a'lam bissawab. Jadi saya start sini dulu kita jumpa kembali. Wallahu a'lam. Allah Taala lebih tahu yang benarnya dan kita ni tidak tahu. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menunjukkan kita kepada yang betul dan menjadikan orang-orang yang nak ikut perkara yang betul tersebut. Setakat itu saja insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.